tulis dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farzuqhu ilayya in hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna minal mukhlisin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali saya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan lagi di alam maya dengan online ni. Dia tak lupa juga saya terima kasih kepada urustia masjid yang betul-betul lumus untuk menjayakan program ini. Semoga Allah membalas yang terbaiklah untuk mereka. Dan kepada semua saya mengucapkan selamat bertemu kembali dan sama-sama kita dapat pada pagi yang berbahagia ini dapat perkongsian kebaikan yang ada, yang sememangnya kita perlu cari, yang sememangnya perlu kita kenali dan perlu kita miliki sebagai bekalan yang kita boleh bawa untuk hari depan kita, yang hari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada mendapat harta dan anak pinak kecuali mereka yang datang kepada Allah Ta'ala kembali dengan membawa hati yang sejahtera daripada dosa, hati yang sejahtera daripada sifat-sifat yang mazmumah yang dicela oleh Allah SWT. Jadi kita sendirilah yang mengusahakan, kita sendirilah yang muhasabah diri kita, siapa kita, di mana kita, apa yang kita ada dan sebagainya. Semua itu perlu kita tingkatkan atau perlu kita kemaskinikan atau perlu kita muhasabah dengan baik. Satu-satunya langkah cara untuk muhasabah diri, melengkapkan diri ataupun menambah baikkan diri ialah dengan tariqil ilmu, dengan cara ilmu. Kerana kita diberi Allah Ta'ala hati, kita diberi Allah Ta'ala nafsu. Semua benda ni, nafsu, hati, bukan sesuatu yang senang nak kita kendalikan. Kadang-kadang kita umur dah banyak, dah lama dah hidup, tapi pengendalian tentang nafsu, tentang hati ni tak berjalan dengan baik. Alhamdulillah, hadirin rahmati Allah, pada pagi ni untuk mukadimah suka saya bacakan satu ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 23-24, dua ayat, iaitu Allah sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Maknanya dalam ayat ni Allah mengajar kita
Allah menunjukkan kepada kita tentang adab. Allah sebut janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang nak kamu kerjakan. Kita nak buat sesuatu, macam-macam benda yang kita nak buat. Tapi Allah kata jangan kamu kata inni fa'ilun zalika ghadah. Sesungguhnya aku akan melaksanakan demikian itu pada esok hari. Melainkan disertakan dengan berkata insya-Allah. Baik, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala mengajar atau menunjuk kepada rasul-rasul dia, kepada kita semua, ialah kepada adab. Kadang-kadang kita adab kita tak mahir, adab kita tak reti, adab kita tak ada dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ni Allah mengajar adab, iza azama ala syai', apabila mengazamkan, mencita-cita atas sesuatu untuk kita lakukan pada masa akan datang, ayradda zalika ila masyiatillah, kena tolakkan apa yang kita nak buat itu kepada kehendak Allah Ta'ala, kepada kehendak Allah Ta'ala. Sebabnya katalah kalau kita nak buat sesuatu yang baik sekalipun, sesuatu yang baik sekalipun, kita tak tahu kita mampu buat ke tak mampu buat, boleh buat ke tak boleh buat, dapat buat ke tak dapat buat. Jadi sebab itu untuk nak buat sesuatu, Allah ajar kita kena tolak kepada kehendak Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala ni ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun. Allah Ta'ala tu ialah dia tahu benda yang dah ada macam mana, benda yang akan ada, benda yang sedang berlaku. Lau kana kaifa yakun, kalau benda tu ada macam mana keadaannya, Allah tahu semua. Jadi sebab tu dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 23-24 ni Allah ajar pada kita supaya beradab, adab dengan Allah Ta'ala. Sebab yang ke depan bukan urusan kita, sekejap lagi kita tak tahu, sejam lagi tak tahu, sehari lagi tak tahu, seminggu lagi tak tahu. Tapi adab ni ialah kita kena sandarkan kepada masyiatillah, sandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita sambungkan, kita menyambung lagi perbincangan tentang hati, yang mana Aqabah peringkat rintangan disebut. Awarid ni rintangan. Rintangan maknanya ialah dalam nak buat taat ni semua orang nak buat. Kita tahu macam-macam benda kita nak buat, banyak benda kita nak buat, tetapi kita pandang balik ke belakang, berapa yang kita boleh buat. Kalau boleh buat tu dia kena tengok satu benda lagi, ialah apa yang kita buat itu maslahah dia, ataupun islah dia itu sejauh mana. Sejauh mana. Kadang-kala zahirnya, luarnya nampak baik, tetapi biasa dibuat dulu. Zahirnya nampak baik, tetapi di sebalik perkara tersebut, yang tak sama dengan nampak kat luar. Sebab tu kita tak tahu, kemungkinan timbul kerosakan dalam kebajikan yang kita buat, taat yang kita buat itu, takut timbul kerosakan. Rosaknya ialah takut ada riak, ada wujud. Untuk perkongsian tentang tulul amal, tentang hati tulul amal, kata Ali bin Abi Talib, qala Ali bin Abi Talib, akhwafu ma akhafu alaikum tulul amal wa tiba'al hawa. Kata Ali bin Abi Talib, seorang sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, yang Nabi iktiraf keilmuan dia banyak. Orang yang banyak ilmu, Ali bin Abi Talib. Dia kata, aku takut. Setakut-takut barang yang aku takut atas kamu, wahai sahabat aku dan umat Muhammad, ialah tulul amal. Panjang angan-angan. Tulul amal ni maksud tulul hayati fid dunia.
kita rasakan kuat dalam hati ni, lama lagi boleh hidup, banyak lagi boleh hidup, lama lagi boleh hidup. Itu kata Ali bin Abi Thalib, aku paling takut. Yang kedua, watiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu. Kata Ali, fa'amma tiba'ul hawa, kalau ikut nafsu ni, bercakap ikut nafsu, memanglah apa yang kita dengar kadang-kadang menimbul rasa marah, tapi kena tahan dulu. Apa yang kita tengok kadang-kadang kita ada timbul rasa macam-macam, tapi di situ jangan ikut hawa nafsu. Kata Ali, fa'amma itiba'ul hawa fayadillu 'anil haqq. Orang yang hidup dia tak kawan. Sebab tu jaga nafsu ni, kawan nafsu. Sebab nafsu ni dia payah. Dia nak jaga dia payah, nak kawal dia payah. Cukup dah nak tahu nafsu ni, dia kelakuan dia keji belaka. Benda yang dia nak tu, perkara yang dia suka tu keji belaka. Lepas tu kata Ali bin Abi Thalib, orang ikut nafsu ni fayadillu 'anil haq, dia akan sesat, dia tak jumpa benda sebenar. Ataupun kata setengah, fayasuddu 'anil haq, dia terhalang daripada kebenaran. Sebab kita ni dalam masa hidup, kita berjalan nak menuju ke kubur. Lepas tu bila masuk dalam kubur, nak tunggu masa lagi sampai kiamat. Lepas kiamat, kebangkitan kiamat tu panjang lagi. Apa perkaranya, perbincangannya, banyak sangat urusan dia. Jadi di situ kita kena dapatkan yang hak kat dunia ni, kenal yang hak, cari yang hak. Sebab yang batil banyak. Kadang-kadang perkara batil dah sebati dengan kita tak sedar. Jadi kalau orang yang mendengar ni ikut nafsu, bercakap ni ikut nafsu, berfikir ikut nafsu, kata Ali, fayadillu 'anil haq, dia akan sesat daripada yang benar. Dia tak jumpa. Istilah sesat ni, istilah dalal, sesat ni, waladhalin, orang sesat ni, sesat daripada kebenaran. Dia punca dia ialah ikut nafsu. Ini benda yang Ali beritahu kita. Dan wa amma tulul amal, ini tajuk kita kongsi pada hari ini, tulul amal. Ada pun banyak angan-angan ini, fayansil akhirah, seorang tu jadi lupa akhirat. Kita kena sentiasa ingat akhirat kita nanti macam mana, akhirat kita nanti macam mana keadaannya, nasib kita, suasana di sana. Jadi kalau tulul amal ni ada pada kita, dia akan beri kesan pada seorang itu, kata Ali, ialah fayansil akhirah, dia lupa akhirat. Bila lupa tak bersedia lah, bila lupa tak buat bekal lah, bila lupa tak banyak, bila lupa tak banyak yang kita dapat kumpulkan untuk akhirat. Fa'innal yawma amalun, kata Ali lagi, wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Dia kata Ali macam ni. Dia kata, untuk kita hayati kata-kata orang bijak ni, orang hebat ni, dia kata, sesungguhnya hari ni, kat dunia ni, amalun, tempat beramal. Celik mata pagi, kuatkan semangat, kena bangun. Kadang-kadang kita ni lemah, kita ni ialah apa tu, kita letih, kita lemah, kita kurang, kita kalah dengan diri kita sendiri. Sakit sikit kita dah lemah. Sedangkan kata Ali bin Abi Thalib, al-yawm, sekarang kat dunia amalun, tempat beramal, belajar ilmu ni beramal. Ini amalan kita, amalan soleh. Wala hisabun, kat dunia ni bukan tempat malas, bukan tempat hisab, bukan tempat pembalasan, bukan tempat perkiraan. Jangan kita kata dah lama dah menadah, dah lama dah mendengar, tak ada apa-apa. Itu bukan tempat kita ialah kerja kita buat. Kalau kerja kita ialah belajar. Kalau kerja kita ialah bersolat, berselawat. Kan ini kata Ali bukan tempat malah lagi. Ini sekarang. Sebab tu setiap detik, setiap masa isi dengan amalan. Penuhkan dengan amalan. Adakan pastikan. Dan waradan, kata Ali, esok hari kiamat nanti ialah hisabun wala amalun. Sana ialah tempat dikira, tempat dibalah. Wala amalun, langsung tak ada tempat nak bertasbih sekali pun tak boleh. Jadi sebab tu ada yang kata Allah, kita menyambung ini muka 196, perenggan 2 tu. Ada pun tulul amal, orang yang berilmu. Sebab muka 195 dulu sebut tulul amal, ada terbahagi 2. Orang terbahagi satunya tulul amal, panjang angan-angan, rasa hidup lama. Orang yang awam, orang awam,
Yang mana orang awam, orang kebanyakan ni tul amalnya ialah ingin hidup lama, dan masa hidup lama hak dia nak tu nak isikan dengan mengumpulkan harta, menimbunkan kekayaan. Dah kaya nak kaya lagi. Kita nampak dah pangkat dah banyak, nak banyak lagi, nak lagi. Itu kerana tul amal. Kemudian bersenang-senang dengannya. Ini merupakan perbuatan maksiat semata-mata. Hati dia maksiat, penampilan dia maksiat. Dia cari harta, dia cari pangkat, semua tu nak bersenang-senang dengan tamattu'. Yang tu Allah sebut, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal wa sawfa ya'lamun. Muka surat sebelah tu Allah Ta'ala berfirman daripada surah Al-Hijr ayat 3, zarhum. Allah ajar kita. Kadang-kadang orang macam ni ada keliling-keliling kita. Allah ajar zarhum, tinggalkan mereka, ya'kulu wa yatamatta'u. Mereka makan, mereka bersenang-senang dengan kemewahan dunia, dan dilalaikan. Dan dilalaikan oleh angan-angan. Allah sebut wa yulhihimul amal. Yulhimu, kita biasa dengar perkataan ni, alhaakumut takasur. Melalaikan, melekakan kamu oleh membanyak-banyakkan. Ni Allah sebut lagi. Surah Al-Hijr ayat yang ke-3. Tinggalkan orang macam tu. Orang yang yakulu, mereka makan, mereka bersedap-sedap, ya tamat bersedap-sedap, wa yulhihimul amal, dan melalaikan mereka daripada taubat, melalaikan daripada mereka daripada kewajipan, melalaikan mereka daripada melengkapkan diri, melalaikan oleh al-amal. Tu al-amal yang kita belajar, tu al-amal. Fasawfa ya'lamun, Tuhan kata mereka akan tahu, nanti mereka akan tahu pula bencana perbuatan mereka. Tulul amal tu, dia ada musibah dia. Dia akan, maksudnya akhirat nanti ialah Allah kata baru mereka tahu, baru mereka sedar apa tu di atas bencana perbuatan mereka tu, perbuatan hati, panjang angan-angan ataupun cita-cita, tulul hayat di dunia, lama hidup kat dunia. Bila lama hidup kat dunia tu, ialah kalau nak kumpul harta sebab dia kasi hidup lagi. Tak dapat hidup lagi. Nak boleh guna lagi, nak tambah lagi, nak pakai lagi, nak lagi. Sebab dia kasi hidup. Cuba dia kasi dia akan mati. Dia tak peduli dah. Gambar di sini. Ambil gambar di sini. Baik. Ada pun tulul amal orang berilmu. Yang ni kita nak sambung ni. Orang sebab istilahnya orang awam. Satu lagi istilah orang yang berilmu. Orang yang alim, orang ulama pun, orang yang ibadat banyak pun, orang taat banyak pun, dia kalau dia tak hayati dengan baik tentang bahagian ni, kena juga. Sebab tu kita dari segi ilmu ni peluang kesempatan ada, binalah sebetul-betul untuk menjaga hati yang hebat. Sebab hati ni apa Nabi kata, Nabi sebut inna fil jasadi mudghah iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh. Nabi kata dalam tubuh manusia ada seketul daging, kalau baik semua, kalau rosak semua. Kalau tengok lagi tak minhat juga, saya tengok Al-Ghazali menyebutkan hati ni, kalau kita ada hati, nak jaga hati, nak bawa hati, Tuhan nak tengok hati. Kata Al-Ghazali innahu aslu kulli jawarih. Hati ni dia adalah asal bagi semua anggota, allati hiya junuduhu wa ra'iyatuhu. Kaki, tangan, mulut, semua anggota ni ialah tentera bagi hati, rakyat bagi hati. Tentera ikut arahan, rakyat ni ikut pemerintah dia. In afsadtahu, kata Allah, kalau kamu rosakkan hati kamu, bil juhud wal kufran, ini kena jaga. Maksudnya kata Allah, kalau kamu rosak, sebab Nabi kata kalau hati tu baik semua. Kalau rosak semua, siapa yang membaik, siapa yang merosak? Kita lah. Kata Al-Ghazali, wa in afsadtahu, kalau kamu rosakkan hati bil juhud, dengan engkar. Engkar ni macam ni, contoh mudah kat sekarang ni. Sekarang ni banyak sangat SOP, kita nak makan, kena beratur, tulis nama. Hak engkar ni tak beratur, tak tulis nama, ikut dia je, itu engkar. Ni Allah larang dia tak buat. Jadi al-juhud, engkar, wal kufran, dan kufur. Kufur nikmat mata, nikmat masa, kufur.
Perbuatan juhud, engkar dan kufur ni, ini yang merosakkan hati. Baik, kata Al-Ghazali, kalau kamu rosakkan hati dengan engkar dan kufur, fasadal kulluh, maka rosak semua. Bil fujur, dengan buat dosa. Hati buat dosa. Hati kita benci pada orang. Hati kita dengki pada orang. Hati kita kedekut. Hati kita kasih dunia. Ada. Sebab kita tak pandang tu. Dan juga wal isyan, maka semua anggota akan jadi maksiat. Sebab kita rosakkan hati. Rosakkan dengan kufur nikmat. Kita rosakkan hati dengan engkarkan Allah suruh belajar. Kita ambil ingat. Allah larang begitu begini. Kita ambil ingat. Itu juhud, engkar. Kata Al-Ghazali, wa in aslah tahu. Kalau kamu islahkan, kamu perbaikkan hati. Ini kerja kena buat. Bagaimana bil iman dengan iman? Doa kena sentiasa. Doa maksurat umpamanya. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta pada engkau, ya Allah, iman yang kamilah. Itu yang kita minta dengan Allah. Jadi bagaimana nak ada hati, iman yang kamil, iman yang kamil, yang sempurna. Mana iman yang sempurna, iman yang pengaruh pada kita. Jadi kata Al-Ghazali, kalau kamu islah, kamu baikkan hati dengan ada iman, tambahkan iman. Sebab ulama yang menyebutkan, ya, iman yang akan bertambah, iman akan bertambah dengan tambah taat. Ziyadatul iman bima tazidu ta'atul insan. Bila taat kita bertambah, iman bertambah. Dan dia akan kurang dengan maksiat. Itu iman. Jadi kita pantanglah daripada maksiat. Jadi kata Al-Ghazali, kalau kamu islahkan hati, perbaikkan hati dengan iman, wal ilmi, dan ilmu, cari ilmu. Dapatkan ilmu, tadah telinga untuk ilmu, dapatkan ilmu, tambah ilmu. Wal irfan, dan irfan dan ma'rifah. Kita kena akhirat, kita kena Allah, kita kena agama. Jadi semua tu imannya, ilmunya, ma'rifahnya, itulah kita mengislahkan hati. Maka kata Al-Ghazali, salahal kullu, maka hati itu jadi baik bil a'mali. Dia akan ada tangan nak bersedekah, mulut nak baca Quran, telinga nak dengar yang baik, hati nak cari yang baik. Wal ikhlas, dan ikhlas. Wal ahwal, dan ahwal. Ahwal ni ialah hal, kelakuan-kelakuan yang baik. Dah jadi benda sebati dengan kita, ya mulai, dah jadi sebati dengan kita, lisanan ratiban bizikri, lidah yang basah dengan berzikir, umpama hati. Itu. Adapun tul amal bagi orang berilmu, iaitu menginginkan hidup kekal untuk menyempurnakan kebaikan. Nampak? Dia nak hidup lama, sasaran dia ialah untuk menyempurnakan kebaikan. Sebab kebaikan ni macam ni. Itulah sembahyang, dia ada mula. Solat dia ada mula, kemudian kita menyempurnakan dia sampai salam, sampai selesai. Baca Quran ada mula sampai akhir. Puasa ada mula sampai akhirnya. Buat haji ada mula sampai tahlul umpamanya. Jadi kata dia, tulul amal dia berlaku juga pada orang yang berilmu. Dia panggil orang yang bukan orang awam, orang yang khas. Tetapi dalamnya masih terkandung bahaya. Dalam menyempurnakan kebaikan itu ada bahaya. Apa dia? Yakni amal yang belum dapat diyakini kerana ada kalanya kebaikan itu tidak mendatangkan maslahah. Benda tu zahirnya kebaikan tapi tak datang islah kepada dia. Kita nak macam ni, katalah kita belajar ilmu. Ini benda yang zahirnya nampak baik. Masa kita isi dengan benda yang baik. Tetapi kita mensasarkan segala apa yang kebaikan kita buat ialah islah dia, maslahah dia. Kita belajar ilmu, kita dengar. Pergi pada hati. Pergi pada mempengaruhi kehidupan kita seharian. Mempengaruhi kita, penampilan kita. Dan juga kita mensasarkan maslahah. Dengan ilmu ini bila masuk dalam kubur nanti, kita dapat. Kita diberi Allah Ta'ala manfaat ilmu. Membantu kita. Kita dapat
Al-Qab. Kita minta lindung Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qab. Minta lindung azab qab, azab kubur. Jadi kita kebaikan kita buat tu, dia punya sasarannya. Jangan kata mengaji, kan mengaji dah, tapi hati kita tetap bergonjang, hati kita tetap benci membenci. Dia sebetulnya mana maslahahnya kita dalam buat baik tu kita sasar banyak. Sebab tu ulama-ulama dulu, salafus salih umpamanya, satu-satu benda mereka nak buat sangat hati-hati sebab dia sasar banyak ni. Bukan sedekah-sedekah dah. Tak, sasaran dia dengan kubur macam mana, di akhirat macam mana, pada mahsyar macam mana, dengan sedekah yang dia buat. Jadi sebetulnya semua benda macam tu, ini yang pengarang ni nak ajar kita. Kerana ada kalanya kebaikan itu tidak mendatangkan maslahah. Contohnya satu-satu benda tu dia angkanya sampai 10 umpamanya. Kalau setakat buat saja itu baru nombor 1. Lepas nombor 2, nombor 3, nombor 4, mana kesannya tu. Kalau setakat buat saja, buat ada tak apa dah. Itu tahap macam ni, macam kanak-kanak je. Layan dah. Yang kita dah berumur, layan dah. Kita nak merasa manisnya, kita nak merasa manfaatnya, kita nak menghayati yang Allah sebut dalam Quran. Apa dia? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu menegah daripada keji dan munkar semua bentuk. Itu kekuatan salat. Jadi sebab tu dia ada nombor dia. Nombor 1 mula buat. Lepas tu ada kesan kedua, kesan ketiga, kesan keempat, sampai masuk syurga. Itu maslahah yang disebut sini. Sehingga dalam waktu menyempurnakannya, ini kerana sifat wujud dan lain-lain yang membahayakan sering turut serta. Kita kena pantau. Sebab tu kata apa tu dalam minhat yang saya tengok, Al-Ghazali Ta'ala menyebutkan dalam taat ni, dalam buat baik ni, dalam buat kebajikan ni, ada kerosakan dia. Kalau tengok dinukilkan dalam kitab minhat, apa dia daripada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni Al-Basri, orang Basrah, orang Iraq. Kana aliman, dia orang banyak ilmu. Lagi pula zahid dan orang zuhud, orang yang dengan dunia ni dia lah tak kasih dunia, kasirul wara'. Malik bin Dinar orang sangat wara', qanu'an, sangat qanaah, cukup sangat dengan la ya'kulu illa min kasbihi. Dia tak makan kecuali usaha dia hasil makan minat usaha dia saja. Apa kata Malik bin Dinar? Nak cerita ni, dalam orang-orang ulama sekalipun, dalam orang-orang abid ubadat mana, terkena juga tul amal. Sebab dia kalau tidak ada sandar pada masyiatillah, kata insya-Allah, tak sandar pada Islam. Macam kita nak buat sesuatu, kita nak bersedekah, kita nak buat sesuatu kebaikan, dalam hati kita ni mensandarkan kepada Allah Ta'ala, kebaikan kita nak buat tu dia banyak islah dia, banyak kebaikan kita nak capai. Kata Malik bin Dinar, dia kata macam ni, dia kata ini akbalu syahadatul qurra ala jami'il khalq. Aku pergi ke tempat qurra orang yang qori yang baca Quran hebat-hebat ni, ala jami'il khalqi, tempat yang ramai. Dia jumpa orang ni, dia dalam majlis tempat ramai. Wala akbalu syahadata ba'dihim ala ba'din. Aku tak pergi jumpa seorang-seorang. Li'anni wajadtuhum hussadan. Kata Malik bin Dinar, aku dapati orang qori ni, dia sangat-sangat dengki. Padahal qori tu dah hebat, tapi ada kat situ. Jadi yang ni yang takut. Kalau dalam buat taat, dalam kehebatan tu masih ada yang tak baik. Ini yang tu amal ni, dia nak kita sandarkan dalam masa kita nak buat baik ni, nak buat taat, nak buat kebajikan ni, kita sandarkan di situ ada islahnya. Maknanya apa? Bila taat yang kita buat tak penyakit. Kalau macam sayur sekalipun ada ulat, buah tu ada ulat, kita tak makan. Kita tak selera nak makan sebab dia ada penyakit. Ini pula amal kita ni, kita ni kalau penyakit tu ada, dia akan ada masalah. Itu kata Malik bin Dinar. Zaman dia, masa dia dulu, Qori ni dia kata mereka ini hak dalam penilaian dia. Malik bin Dinar kata mereka husadun, sangat-sangat dengki.
Kemudian kata Fudail bin Iyad, ni tokoh tasawuf lagi, dia kata apa? Qala li ibnihi, dia kata bagi anak dia, ishtari li daran, belilah rumah untuk aku. Dia khabarkan anak dia, beli rumah untuk aku, ba'idatan minal qurra, biar jauh daripada orang qori-qori, orang yang kurok-kurok ni. Dia kata mali wali qaumin in zahar minni zullatun hatakuni. Maknanya gini, kata Fudail bin Iyad, dia kata gini, artinya kalau berlakulah pada aku ni kegelinciran, tergelincir, salah. Memang kita jenis manusia ni ada salah berlaku. Salah macam tu, silap macam tergelincir tu. Kata Fudail bin Iyad, ni kurak ni kalau tergelincir lah, ada kesalahan yang aku buat, aku ni mereka akan cela aku, mereka akan hina cerca aku. Wa in zaharat alayya, kalau zahir pada aku nikmat, hasaduni, mereka dengki. Mereka dengki pada aku, nampak? Di situ, ini kata orang yang dulu, ulama yang cemerlang, dia beritahu kita. Jadi sebab tu kita, dalam buat taat ni, dalam buat kebajikan ni, dibincangkan di sini, ada juga turul amal. Ada juga. Kalau tak hayati, kalau tak cakap. Sebab tu kita ialah di samping buat kualiti dia, di samping buat kuantiti dia, bilangan dia, kualiti dia, kena tengok lah. Untuk itu, jika nak melaksanakan sembahyang atau puasa serta ibadat berlain, sebab bila ibadat ni dia ada mula tu segi niat molek lah. Semua molek belakang, lepas tu tengah tu. Tambah pula bila datang benda-benda hak disebut sebagai rintangan. Jumpa dengan orang, nak cerita dah. Nak beritahu dah. Nak tunjuk dah. Mulanya molek. Itu. Jadi sebab tu, dia kata sini, untuk itu jika nak melaksanakan sembahyang atau puasa serta ibadat berlain, janganlah terlalu yakin dengan hati bahawa kita pasti dapat menyempurnakan hingga selesai. Ya? Dia ajar kita kena sadar, insya-Allah. Sebab kita tak tahu boleh buat ke tak boleh buat. Ini apa? Kenapa? Kerana selesai menjalankan sesuatu amalan atau tidak, itu merupakan urusan yang baik, atau dengan kata lain ialah urusan Allah SWT. Boleh sudah, katalah nak buat haji tahun ni, kita tahu sejarah seumur hidup orang yang dah confirm pergi haji, tahun ni tak dapat apa. Siapa tahu? Masa awal tahun, siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Jadi sebab tu, benda yang macam ni diajar pada kita, insya-Allah. Kalau kita kaitkan insya-Allah, apa bezanya? Kalau tak jadi, memang tak jadi. Bezanya pada kita tu terhapus tulul amal. Mana kita sadar pada Allah. Bila terjadi, orang kata tak boleh buat, tak boleh pergi mana. Dia tak jadi keluh kesah, tak jadi nak berkelahi, tak jadi nak masalah besar. Dia akan boleh reda. Sebab itu dalam surat kita diajar oleh Nabi, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku reda Allah sebagai Tuhan. Kadang-kadang kita cepat apa? Cepat memandang orang ni lah, dia ni lah, gitu lah. Kita kata aku reda Allah sebagai Allah yang itu. Aku reda Nabi sebagai Rasul, aku reda Islam sebagai agama. Biar benda yang kita baca tu kita hayati dengan baik. Itu kan Allah Ta'ala bijaksana. Allah Ta'ala yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui segala sesuatu. Dia tahu semua tu ada hikmahnya. Di samping itu, dia tidak berhak, mana seorang tu tak berhak untuk menentukan bahawa urusan tu pasti dapat diselesaikan dalamnya. Jika di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk diri sahaja, tak ada juga. Kemaslahatan, kebaikan yang kita buat ni, jangan kita pandang kita saja. Tak apa dah, saya dah belajar dah. Tak apa dah, saya dah sembahyang dah. Tak apa dah, saya dah haji dah. Bukan macam tu. Kalau tengok Nabi sendiri, nikmat agama tu, kita rasa macam mana? Kita dapat apa? Jangan Nabi, dia dah jamin syurga. Nabi dah dapat dah. Syurga dah confirm dah. Tapi dia susah payah. Dia nak maslahah kebaikan itu. Bukan dia. Demikian juga dalam kebaikan kita buat. Bukan sasar kita seorang. Biarlah apa? Biarlah orang keliling-keliling kita akan dapat. Biarlah kebaikan itu terhambur, kebaikan itu tersebar, kebaikan itu boleh diberkongsikan.
Dia boleh ditumpang oleh yang lain. Sebagaimana Nabi ajar, Nabi buat, sahabat pun buat. Dia sanggup susah, sanggup payah. Di samping itu bukan dia saja yang dapat mengecapi, menikmati, merasai, menghayati agama itu macam mana manisnya, agama itu macam mana tenangnya, agama itu macam mana kebaikan. Jadi ia harus, seorang tu harus kaitkan dengan masyiatillah. Kena kata insya-Allah. Sebab boleh buat tak boleh buat itu bukan urusan kita. Macam-macam hajilah tahun ni umpamanya. Tak ada siapa yang dapat pergi tahun ni di awalnya dia tahu. Sebab tak pernah berlaku terhenti serentak semua sekali. Tapi inilah, sebab tu kena kait insya-Allah. Bila kait insya-Allah, terjadi apa-apa hal tak serupa kita nak, kita akan boleh reda. Manis je kita reda. Senang je kita hadapi benda. Atau syarat ada masalah, maknanya apa? Supaya kita tak jadi riak, tak jadi takabur dalam apa yang kita buat, tak jadi ujub dalam apa kita buat. Sebab kita memandang benda yang kita nak buat itu masalahnya bukan setakat buat, bahkan ke depan lagi, banyak lagi, lebih lagi dalam kubur nanti, pada hati kita, pada diri kita, pada hari esok kita. Macam tu. Agar terhindar daripada keburukan sifat tulul amal. Allah SWT berfirman yang saya bacakan tadi, itu surah Al-Kahfi ayat 23-24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu zalika wada ala illa an yasha Allah wazkur rabbaka idza nasita. Sambungan sikit ayat dia, iaitu Allah sebut, janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan bahawa aku akan lakukan demikian itu, aku akan buat, inni fa'ilun zalika wada, aku buat benda tu esok. Melainkan disertakan dengan kata insya-Allah aku buat esok. Gitu Allah ajar. Maknanya Allah ajar pada Rasul dia adab. Bila azam sesuatu nak buat pada masa akan datang, kena talak kepada kehendak Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni macam mana? Dia tahu benda yang dah ada, benda sedang ada, benda yang akan ada. Serah pada Allah Ta'ala. Jadi apabila berlaku bercanggah dengan apa yang kita nak buat, tak boleh buat umpamanya, maka di situ kita tak kelang kabut, kita tak jadi dosa, kita tak jadi marah, kita tak jadi benci. Kadang-kadang kita benar tak marah tak habis-habis umpamanya. Lawan kepada tulul amal ialah niat yang terpuji. Sebab tu maknanya nak hilangkan tulul amal, kisarul amal dipanggil, kena ingat mati. Bila ingat mati kita tak panjang. Kena niat yang baik, niat yang terpuji. Kerana niat merupakan sebahagian dari luasnya ertinya. Maknanya gini, tentang niat, perkataan niat ni banyak luas sangat pengertian. Kan Nabi kata hadis sahih 40 tu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amalan itu akan dibalas, akan diukur Allah Ta'ala dengan niat. Oleh kerana itu, seseorang yang punya niat yang terpuji dikira, tidak dikira tulul amal. Nampak beza macam dia boleh kemakini, kita boleh kemakini pada niat. Nabi pun sebut sahih kan, segala amalan dikira pada niat. Dan niat tu dia nak kena betul, niat yang terpuji, niat yang mahmudah, niat yang baik. Inilah yang dimaksudkan dengan hukum tulul amal dan hukum niat. Maknanya kalau tulul amal tu kita tak masuk niat yang baik, niat yang terpuji, dia akan jadi tulul amal. Tetapi kalau kita masuk niat yang baik, dalam perkara kita nak buat itu, kita selitkan, kita sandarkan kepada maslahah, kepada islah-islah kebaikan-kebaikan yang ada di situ, dia akan tak jadi tulul amal, hanya dia jadi niat yang terpuji. Kedua-duanya perlu diketahui. Kena tahu betul-betul. Apa tu tulul amal tu benda yang macam mana, dan lawan dia ialah niat yang terpuji. Itu kena perbaiki, kena sentiasa dekati diri kita segi niat. Kedua-dua ni perlu diketahui kerana ia merupakan asas yang paling penting. Allah akan balas ikut niat. Allah akan balas ikut niat kita. Definisi atau ta'rif niat menurut para ulama ialah memulai suatu amal dengan baik. Ini kita maklum dah kan.
Kita nak sembahyang lillahi ta'ala, kita nak puasa lillahi ta'ala, mula tu. Sebab gini, dan satu amal ni dia ada mula dan dia ada menyempurnakan, menyudahkan benda tu. Dalam masa permulaan tu semuanya baik, tapi dalam masa menyudah tu ataupun dalam zaman yang menyempurnakan tu, di situ boleh masuk keburukan, boleh masuk riak. Bila ada halangan, sebab tu yang kita belajar ni, peringkat rintangan, peringkat halangan, macam-macam benda. Jadi bila bertembung dengan rintangan, contohnya rintangan makhluk manusia, adakah kita nak cerita pada orang? Adakah kita rasa nak banding-banding dengan orang? Adakah kita nak rasa bangga pada orang kita apa kita buat? Jadi niat yang baik ni ialah memulai suatu amal dengan baik sebelum segala sesuatu terjadi. Belum buat lagi, puasa belum buat lagi, tak panggil puasa, baru niat umpamanya. Dan menyempurnakannya dengan bertahwid pada Allah Ta'ala. Surah Al-Mu'min ayat 44, Allah sebut wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan. Maknanya apa? Wa usallimu amri ila Allah. Aku taslimkan, serah pada. Sebab tu Islam ni makna taslim. Muslim makna orang menserahkan. Aku jadikan akan perkara ni kepada Allah Ta'ala. Al-Kafi. Al-Kafi 197. Al-Kafi, Allah Ta'ala yang memadai, mencukupi, man tawakkala alaih. Orang yang berserah pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mencukupi. Merasa pasti dan yakin ketika memulakan suatu pekerjaan dibolehkan. Yakin kita akan boleh buat benda ni. Dibolehkan asalkan dengan ucapan insya-Allah. Maknanya kita akan dapat buat benda ni. Kerana permulaan suatu pekerjaan tidak mendatangkan bahaya lagi. Pada masa mula tu memang tak maksa. Hak yang bahayanya dalam menyempurnakan tu. Dalam menyempurnakan benda tu itu rosak yang bila apa? Bila datang rintangan, bila datang halangan, ayat tu kita kalau tak kita akan rosak kat situ. Sebab tu dia kata, tetapi jika selanjutnya mungkin akan mendatangkan bahaya pula dah lepas pada tu. Contohnya saat bakal menghadapi rintangan, kita kena tahu, kita kena tahu tafwid ini ialah serah. Tafwid wa ufawwidu amri, aku menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Timbul sifat riak berada dalam menyempurnakan haji lama banyak hari masa dia, umrah pun lama juga, puasa pun lama juga. Jadi dalam menyempurna tu dia ada masuk timbul sifat riak. Kadang-kadang kalau orang yang tak mengamati ilmu, dia apa? Dia tak tahu riak tu terjadi ke tak terjadi pada dia. Allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Surah Al-Ma'un Allah ceritakan orang riak. Dan ujub ni membanding-bandingkan dengan orang. Dia rasa dia lebih baik pada orang. Akibat pekerjaan itu, pekerjaan kebajikan dia buat. Ini terjadi macam ni bila tu amal tu dia tak sandarkan. Dia tak sandarkan pada islah. Islah ni maksud gini, kebaikan yang kita nak tu, nak petik, nak dapat tu bukan sekadar kita tahu, kita buat saja, bukan macam tu. Bahkan kita merasa kemanisan dia. Dan kita mensasarkan dan lepas mati nanti benda ni, kebaikan benda ni kita diberi juga lagi. Bukan setakat dalam kubur saja, kita mengharapkan kita bangun, berdiri daripada masyarakat pun kita dapat lagi. Sebab tu dia banyak angka dia. Kalau setakat depan saja, kat sini saja, buat saja kita masalah. Itu yang nak dibincang. Sebab tu orang dulu hati-hati. Satu benda nak kebaikan nak buat, dia hati-hati segi hatinya, segi niatnya, segi pelaksanaannya. Sebab sasaran dia bukan setakat satu je, angka banyak lagi. Baik, tengok bahaya dimaksudkan di sini dalam turun amal ni ada dua. Pertama, mampu atau tidak pekerjaan itu dilaksanakan. Pekerjaan baik kita nak buat ataupun pekerjaan yang bukan kebajikan, pekerjaan dunia kita nak buat. Kita ialah
Kalau tak sandarkan pada insya-Allah, tak sandarkan kepada masyiatillah, kita tak tahu boleh buat tak boleh. Kita mampu buat tak mampu buat. Yang kedua, kemungkinan timbul kerosakan. Ini bahaya dia. Bahaya dalam tulul amal ni, panjang cita-cita, kita tak selitkan insya-Allah. Yang dalam surah Al-Kahfi ayat 23-24 tu Allah sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kata gitu. Cuma illa an yasha Allah, kena kata insya-Allah. Bahaya yang kedua, kemungkinan timbul kerosakan, rosak niat misalnya. Niat asal boleh dah Allah Ta'ala, tapi boleh rosak. Itu maksud rosak. Yang akan menimbulkan sifat ego. Ego ni maknanya orang yang orang tak mahu mengalah, merasakan diri sentiasa betul, orang lain salah. Ini kerana kita tak tahu penyelesaian amal pekerjaan yang kita buat tadi. Apakah terdapat maslahah atau tidak. Maslahah ni islah, memperbaiki kita dapat baik daripada dia tu sekadar nak membuat saja ataupun banyak lagi. Oleh kerana itu, oleh kerana dua bahaya tadi, bahaya boleh mampu buat tak mampu buat, ataupun bahaya yang mendatang yang merosakkan niat kita. Sebab awal niat tu semua baik belaka, rosaknya kat mana? Dalam menyempurnakan. Oleh kerana itu, yang ada dua bahaya tadi, dalam memulakan suatu pekerjaan, wajib ke atas kita mengucap insya-Allah. Tak sebut mulut pun tak apa, dalam hati insya-Allah. Maksud bila kata insya-Allah ni, kalau Allah Ta'ala nak. Sebab Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang mengetahui benda yang ada, yang sedang ada, yang akan berlaku. Dan menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah Ta'ala. Kena takut. Serah kepada Allah Ta'ala. Dapat selesaikan amalan tu, agar amal itu ada manfaat pahala. Kadang-kadang amal buat pahala belum tentu lagi, benda tak nampak pahala, tapi kita kena sedar benda ni. Serah pada Allah Ta'ala tu sasarannya banyak, agar yang kita buat tu dapat buat mula sampai selesai. Dah selesai tu kita diberi ganjaran pahala, dan juga kita diberi rahmat ilmu, rahmat amal, dan kita dapat redha. Allah redha pada kita. Surah Al-Bayyinah, Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah Ta'ala. Ini ialah dia sebut sebagai perkara yang ada maslahah dia. Jangan zahirnya saja banyak, tapi hakikatnya tak ada, bisa tak ada. Jangan zahirnya nampak baik, tapi hakikatnya tak baik pun, bisa tak ada. Yang itu sebab tu kita kena mengucapkan insya-Allah dan menyerah segala sesuatu itu pada Allah Ta'ala. Jika syarat-syarat di atas sudah ada, Islam, kita pandang Islam ni gini, satu benda yang kita nak buat, kebaikan tu bertali-tali. Angka tentang kebaikan tu bukan satu, bahkan 2, 3, 4. Maknanya gini, kita hidup ni dapat, hari ni kita dapat, esok kita dapat, hari kematian kita dapat, dalam kubur kita dapat, pada mahsyar kita dapat, dan akhirnya dapat syurga. Macam tu sasaran dia. Maka kemahuan itu menjadi niat terpuji. Nak pesing gini dia ialah, sebab pengertian niat tu nak pesing gini dipanggil niat yang terpuji lah. Dah lepas dah daripada tulul amal. Dan ini berarti ia bebas daripada sebab tulul amal beserta bahaya-bahayanya. Tak ada wujud, tak ada riak. Sebab hati dia dekat dengan Allah Ta'ala. Hati dia sandar pada Islam. Bila buat ni dia nak pahala. Bila nak pahala tak boleh cerita orang. Bila nak pahala tak boleh banding-bandingkan dengan orang. Bila nak pahala tak boleh takabur dan sebagainya. Baik, benteng kisarul amal ialah mengingati mati. Sebab itu mati ni satu hadis Nabi kata, nak bagi pendek amal, pendek angan-angan, tak panjang angan, kena ingat hati. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam ma akaltum minha samina." Nabi kata, kalaulah binatang buah tu ataupun lembu kebah tu, dia tahu dia mati macam kita tahu,
nescaya kamu tak akan dapat makan binatang tu hak boleh makan tu, kamu tak akan dapat makan binatang yang gemuk. Semuanya kurus kering tapi sebab tak mati. Itu. Jadi ini ialah kita kena melangi nasib. Kita tahu mati. Dah hak teruk lagi dekat, dah nak mati. Tempoh masih sikit sangat dah. Baki-baki tak banyak dah. Tak ingat mati. Dan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi Rasulullah, dia tanya gini, Aisyah, waqalat Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah. Aisyah tanya Nabi Rasulullah, hal yusharu ma'a syuhada ahadun, adakah seorang akan dapat dihimpun pada mahsyar bersama dengan syuhada orang syahid? Qala na'am. Nabi kata ya. Siapa dia? Man yazkurul mauta fil yawmi wal lailah 20 marrah. Orang yang ingat pada mati, sebut mati siang dan malam 20 kali. Mati di depan. Jadi benteng tul amal ni ialah ingatkan mati. Waktu kadang-kadang kita sendirilah. Kita jaga kita nasihat kita. Dalam Minhajul Abidin, Al-Ghazali menukilkan, iaitu beliau menukilkan awhallahu ila Isa bin Maryam, atau wahyukan pada Nabi Isa bin Maryam. Dia kata apa? Ya benar Maryam, wahai anak laki Maryam, nafsaka, nasihatlah diri kamu. Sebab nafsu kita ni kena nasihat. Kita sendiri nasihat. Sebabnya Tuhan buat nafsu ni, dia terang-terang kelakuan dia yang keji, dan juga dia nak benda, dia pilih benda yang buruk-buruk, dan juga nafsu ni dijadikan sangat suruh dengan yang jahat dan condong pada kejahatan, dan juga lari daripada kebaikan, firaratu minal khair. Dan kita ni disuruh mentazkiyahkan, membersihkan nafsu daripada kotoran-kotoran sifat buruk, dan kita disuruh mengerasi nafsu ni supaya ibadah. Jadi kata Allah wahyu pada Nabi Isa, nafsaka, nasihatlah diri kamu. Fa'init ta'azta, jikalau kamu dapat menasihat diri sendiri, fa'izin nas, maka nasihatlah orang lain. Sebab kita cepat nak tegur orang tu, nak kata orang tu. Allah ajar Nabi Isa nasihatkan diri sendiri dulu. Kalau kamu dapat nasihat diri sendiri, fa'izin nas, nasihatlah manusia. Wa illa, kalau tak dapat buat macam tu, astahyi minni, malu daripada aku. Jadi maknanya mahu daripada apa yang diajar oleh Allah pada Isa bin Maryam ni, ialah kita kena banyak nasihat untuk diri sendiri. Selalu banyakkan nasihat demi nasihat untuk diri sendiri. Benteng kisah amal ialah mengingati mati. Ingat mati. Sebab mati ni dia datang mengejut dalam keadaan manusia lalai, dalam keadaan manusia lemah, dalam keadaan manusia leka. Dia datang masa tu. Dia dalam manusia tertipu dengan kesenangan dunia, pangkat dunia, nak juga naik pun mati datang. Ada gitu mati. Jadi kena ingat mati, mengingati mati. Dan benteng harga pula nak bagi tak lupa ke mati ni ialah benteng, segala benteng kisah amal itu ialah mengingati akan datangnya ajal secara mendadak. Dia datang mengejut. Orang tak banyak macam tu kita tahu atas jalan berjaya. Kita pun tak tahu. Kita semua tak tahu bagaimana cara Allah nak ambil kita. Bagaimana kematian tu kena pada kita. Jadi betul yang macam ni, perkara yang macam ni ialah perlu kita renung, perlu kita hayat tersebut baik-baik. Ini kerana kadang-kadang ajal tiba ketika seorang itu dalam keadaan lengah ataupun bertangguh. Biar dulu muda lagi, baru 30, baru 40, baru 50 ataupun sebagainya. Itu panggil lengah. Orang yang melengah-lengah, orang bertangguh-tangguh ni dalam amal, dalam kebajikan, dalam banyak benda lah. Apa puncanya? Puncanya dia rasa hidup nanti boleh buat kemudian. Lemah. Orang lemah ni macam ni. Lemah ni contohnya kita sendiri tahu.
bila sakit berlaku pada sakit sikit kita dah lemah dah, tak boleh buat dah, kita tak ada sifat lawan. Sedangkan kita ni Allah sebut dalam Quran, kita kena jahada, yujahidu, mujahadah, kena lawan sakit tu. Jangan kita tertipu dengan syaitan, terpedaya, sakit ni tak boleh, ni benda tu tak boleh, ni tak boleh, naknya kita itu panggil lemah. Lemah ni sangat kalah dengan sakit yang sikit-sikit. Lawan dia. Biar apa? Biar mati dalam taat, biar mati dalam sembahyang, biar mati dalam baca Quran, biar macam tu. Itu. Jadi mati tu datang dia dalam keadaan orang tu lalai, lemah dan tertipu dengan segala kesenangan dunia. Sebab nampak senang tapi tak senang. Senang akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun wa abqa. Surah Al-A'la Allah sebut. Oleh kerana itu, kita harus menghafal kesemuanya yang dah disebut. Iaitu kita kena hafal tulul amal itu macam mana. Ya, kalau nak hidup lama dan dengan tujuan nak kumpul harta, ataupun kesempatan sihat yang dibagi digunakan untuk kesenangan bersedak-sedak, itu ialah kategori tul amal. Dan juga kita kena tahu lawan tul amal ialah niat yang baik. Maknanya artinya kita letaklah, bubuhlah banyak-banyak benda kebaikan demi kebaikan dalam hati kita ni, supaya itu dikira sebagai niat yang baik. Dan juga kita kena benteng bagi tul amanah ingat mati. Dan benteng tu mati datang wujud. Tak sakit ni bukannya mati kerana sakit. Banyak orang tak sakit mati. Oleh kerana itu kita harus menghafalkan kesemuanya, pengertian-pengertian yang disebut tul amal tu apa dia, lawan tul amal tu macam mana. Jadi bila kita tahu tul amal, kita dah tul amal, kena datangkan lawan. Biar kita terlepas daripada begitu. Biar kita terlepas daripada su'utul amal, kejahatan panjang angan-angan ni, dan mengamalkan ia dengan sebaik-baiknya. Kita praktikkan. Biar bawa dalam hidup kita. Biar bawa dalam hidup kita, pada hati kita ada benda niat yang baik. Maknanya kita letak betul-betul yang baik dalam hati kita. Jangan kita mensia-siakan waktu hanya dengan perdebatan. Banyak sangat, tak pernah habis. Macam-macam benda nak bahkan nak itu, nak berdebat. Ada masa kita bahkan kena hafal, kena ingatlah, kena tahu apa yang dibincangkan tentang hati kita, itu turul amal, dan bagaimana nak mengatasinya. Dan pastikan bila kita dah atasi benda tu, kita dapat bawa. Sekurang-kurangnya kita nak bawa. Bila mati benda tu ada, maknanya tak tahu terang-terang. Allah lagi tahu, manusia tak tahu, manusia tak nampak. Adapun sifat hasad, yang ni nak masuk kepada sifat yang seterusnya dah. Jadi saya rasa masa dah cepat. Kalau biasa-biasa yang sebelum-sebelum ni kita dapat tengok muka ni, saya tak dapat tengok gambar ada berapa orang. Tapi insya-Allah walaupun kita dapat sikit-sikit, walaupun tak sempurna, tapi niat tu Allah tahu. Kita harap Allah masukkan dalam hati kita ilmu. Allah tegakkan pada diri kita kebaikan-kebaikan yang kita dapat pada ini. Jadi kalau ada soalan yang nak bertanya, saya baca mesej dia tentang apa tu istilah-istilah yang kita dengar, yang kita pelajari, ataupun yang kita kongsikan. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan? Pakai mesej pun boleh. Buka lah mic tu. Masih ajak. Selalu nak mati. Memang dia bertepatan hari Nabi kata 20 kali nak mati tu, insya-Allah
akan yuhsyaru ma'asyuhada. Allah kumpulkan serta syuhada. Anda tanya lisan ke tak apa, nak tidur ke tak apa ya. Kita ni siapa ni? Erti dikaitkan dengan masyiatillah. Maksudnya kita gantungkan, katalah kita nak puasa sunat esok. Dalam hati kita pun dah ada dah. Kita kaitkan, kita boleh buat, kita akan buat itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan kata insya-Allah. Itu masuk masyiatillah, kehendak Allah Ta'ala. Ni Kak Amin ni yang kerja dekat Tadi Haji Ismail ada Kamu tak dengar gaul Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nampak dah. Saya tanya soalan tadi tapi Ustaz tak jawab rasanya. Saya tanya, kita memang mengingat mati, terutamanya saya dah tua Ustaz. Dan kita memang doa nak mati dalam ibadah sebaik-baik kematian. Tapi takut mati seorang Ustaz. Takut mati seorang sebab busuk. Mana cara? Semua orang mati seorang pun, walaupun lebih ramai. Orang sedar Ustaz. Jadi kita minta, boleh kita berdoa mengatakan matikan aku di depan anak-anakku macam tu. Macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Sebab kadang-kadang saya tapi kita dah kemas ini hati kita. Satu manusia. Kita dalam doa masyarakat kita minta Allah Ta'ala supaya kita ni tak bergantung dengan manusia dan makhluk. Jadi kalau orang sekali dia ada dia tak boleh buat apa-apa. Memang dia tak boleh. Kan dia kita tak tahu yang mati atas jalan tu, walaupun anak cucu sayang belaka tapi mati atas jalan. Tak ada siapa. Sampai berulat tak sedar dia orang. Boleh ajar pujuk hati kita. Okey, minta jauhkan yang itulah Ustaz ya, doa ya. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz. Selamat malam ke isteri. Assalamualaikum Ustaz. Ada lagi tu Ustaz. Ustaz yang hantar mesej tu ada lagi tu. Program yang tak ada. Mula ni cakap lah ni. Mula-mula kita tak faham ni kok. Oh, patut cakap lah. Cara tu sikit. Tapi dia cakap itu macam gelojuk sangat. Gelojuk kita pun tak faham. Boleh tak? Kita tengah dia gambar mesej. Tapi cakap lah. Kalau tengok tu gambar mesej tu ada. Ada soalan tu Rogayah Salim. anak ke, ada sendirian ke, saudara ke tak. Barulah Ustaz ni faham. Kita sendiri pun. Ada nak tanya lisan ni? Ada siapa nak tanya cakap pakai mic boleh. On lah dulu mic tu. Haji Ismail dah. Haji Musa. Siapa nak tanya? Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ada. Waalaikumsalam. Ni nak tanya pasal maslahah tadi ada ke? Contoh yang kita kata jangan adanya sebarang maslahah. So, contoh maslahah tu yang kat mana aja. Contoh maslahah tu jangan kita ada. Contoh maslahah. Dia maslahah ataupun salah ataupun islah ataupun kita guna pakai salihin baiklah asal makna macam tu. Maknanya kebaikan tu bukan satu. Yang zahirnya satu lah, kata sedekah kita dah sedekah dah. Tetapi hak maslahah yang berikutnya pahala itu maslahah baik untuk kita. Kesan infak sedekah tu pada hati kita. Lepas tu masuk dalam kubur nanti, kalau sedekah tu kita dapat sesuatu yang baik di padang mahsyar itu makna rantaian dia. Dia yang tak nak ni macam tadi lah kata Fudail bin Iyad, kata Malik bin Dinar, orang dalam kategori kurang, orang yang hebat. Tapi pada mereka ada hasrat sangat dengki, pada mereka ada riak dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Kebaikan kita dah buat, sekadar kita tahu kebaikan, tetapi lebihannya tak ada. Rantaian dia tak ada. Ya?
rantaian dia tak ada, masuk gitu. Rantaian maksudnya kita tahu, tapi rantaian tu kita tak tahu ke saya salah. Kita sendiri tak, rantaian ni ialah kita bergerak kan. Katalah sekarang ni umur 50, umur 60 nanti boleh jadi kita sakit teruk, boleh jadi kita tak boleh buat dah macam-macam ni. Tetapi kalau yang kita buat sekarang ni, maslahah tu ada, diberi Allah Ta'ala di situ dalam keadaan kita kritikal, dalam keadaan kita macam mana sekalipun, ada kebaikan, rahmat Allah Ta'ala. Dan seterusnya setelah kita sakit, kita akan masuk barzakh. Kita tak apalah. Baik, yang tu je nampaknya. Rantaian ni kita bayang perjalanan kita ke mana. Kita akan berjalan jauh lagi nak menuju ke syurga. Maknanya tul amal, dia yang tanya tul amal keduniaan satu. Satu lagi yang dalam kebajikan juga ada tul amal yang disebut tadi. Maknanya memang orang nak hidup lama, nak buat baik, nak buat taat, nak belajar, nak berzikir, nak macam-macam nak buat. Tetapi dikatakan tul amal di situ ialah bila bila terselit ataupun bila terhasil dalam kebaikan-kebaikan kebajikan kita itu perkara yang merosakkan niat. Memang Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala patut rosak ujubnya, riaknya, itu. Itulah amal ni ialah betul pada perkara dunia dan juga pada perkara akhirat. Yang zahirnya akhirat kalau kita tak amat kena baik. Lagi ya? Okay. Terima kasih Ustaz. Sama. Jadi saya pun macam mana nak pelihara rasa kebaikan kita. Baik itu hati kita lah. Kebaikan yang pernah kita buat, yang pernah kita lakukan. Kita kena pelihara, kita kena jaga. Jangan kita tunjuk-tunjukkan. Sebab kita keikhlasan tu lah yang boleh menjaga hati kita, diri kita daripada kita menyebarkan, memberitahu pada orang. Sebab orang dan manusia ni memang tak boleh bagi apa-apa tu. Saya rasa untuk minggu ni itu saja sebab saya ada urusan lain. Jadi saya mohon dari mohon maaf pada semua dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar perkongsian ilmu. Saya minta pada Allah semoga semuanya Allah bagi pada hati-hati kita semua kebaikan yang kita kongsikan pada internet tadi. Pada rezeki yang betul lunas yang Allah saja akan balas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna وارزقنا لطاعتك وأتمم لنا تقصيرنا وتقبل منا إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz atas syarahan kepada tengah hari ini. Harap semua kita jumpa lagi lah pada minggu depan ya. Minta maaf lah atas gangguan-gangguan yang ada pada hari ni. Ustaz, kita punya attender ini kelas Ustaz ni pun memasangkan juga 9 orang Ustaz. Kita punya kehadiran ni lah dalam meet ni untuk sesi kelas Ustaz ni lebih kurang 89 orang. Ya, alhamdulillah.